Okay. Basah hujan. Sebelum ni saya ada buat satu video berkaitan dengan dua apps buat duit yang sangat viral dan popular di kalangan anak-anak muda, yang mana mereka boleh buat duit menggunakan handphone sahaja. Okey, iaitu dengan dua apps. Satu namanya iShare Fund, yang satu lagi namanya LikeShare. Dan mungkin ada lagi yang nama-nama lain yang saya tak sebut. Tapi dia punya modus operandi ataupun dia punya style lebih kurang je, iaitu dengan like, share posting orang, subscribe dan sebagainya, kemudian dapat duit kononnya sebagai satu task. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit secara online dan juga cara buat bisnes. Jadi kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya sebutkan tadi, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification. Okay? So kita sambung balik berkaitan topik yang saya sebutkan di awal-awal video tadi, iaitu tentang iShare Fund dan juga LikeShare. Adakah dua apps ini adalah scammer? Okay. So saya dapati bahawa sekarang ni tengah heboh. Ada orang nak samang lah apps ni. Ada orang dah pergi ke office dan office dah kosong, dah tutup. Okay, ada gambar ni saya letak kat sini. Jadi saya bukan nak bercakap berkaitan dengan isu yang sedang viral, tak dapat withdraw lah, tak dapat company mungkin tutup dah. Saya tak tahu benda tu lagi. Saya tak baca lagi berita-berita berkaitan dengan benda tu. Cuma saya nak menjawab persoalan yang ditujukan kepada saya supaya anda boleh belajar sesuatu. Okey. So soalan yang pertama adalah ini bukan soalan. Yang pertama ni dia bukan soalan, tapi dia mencabar saya. Dia mencabar. Katanya office dia ada. Office dia ada di mana-manalah. Okey, di tempat sekian-sekian, di KL, di mana-manalah. Adalah alamat dia tu. Saya tak nak sebut di sini. Tetapi dia kata office dia ada, ni alamat dia bang. Pergilah bang, jumpa dengan owner je, jumpa dengan CEO dia dan abang tanya sendiri. Buat apa nak reka-reka cerita? Kan pergilah jumpa, office ada. Okey, so itu yang dicabar kepada saya. Okey. Saya nak menjawab di sini. Okey, saya nak menjawab di sini berkaitan dengan pergi office ni. Jika kita tengok sebuah kedai yang ditulis signboard dia, signboard dia tulis kedai nombor ekor. Dia tak kata kedai judi, tapi dia tulis kedai nombor ekor. Dan bila kita tengok orang di situ pergi beli nombor dan ada hadiah dia dan sebagainya, sekali tengok pun kita dah tahu bahawa itu adalah kedai judi. Okay, kedai judi. So bila kita cerita kepada orang, okay, bagi tahu, itu dia tak bagi tahu kedai judi, tapi dia tulis kedai nombor ekor. So saya kata dia adalah kedai judi. Lepas tu ada orang marah saya, bang, pergilah office dia dulu. Abang sedap-sedap je tuduh tu kedai judi. Abang senang-senang je kata tu kedai judi. Abang pergilah jumpa dengan owner dia, pergi jumpa dengan token dia, tanya dia dulu. Nak tanya buat apa? Dah memang jelas itu kedai judi. Nombor ekor tu stand tu kedai judi. Samalah dengan konsep apps ini. Okay, konsep dia dengan jelas, kalau anda faham konsep money game, anda tahu itu money game. Jadi nak buat apa? Pergi, kalau kita tengok kedai Dobi, kita dah tahu dah tu kedai Dobi. Jadi nak buat apa? Pergi jumpa owner, pergi bincang, pergi tanya dan sebagainya. Owner tu akan kata, kau ni gila ke apa? Kau ni tak cerdik ke? Ini memanglah kedai judi. Kan? Ini memanglah kedai Dobi. So kalau dah saya pergi jumpa owner dia, ini dah memang money game. Mungkinlah dia tak sebut money game, tapi itulah cara kita orang buat duit. So benda itu. Masalahnya orang yang menulis komen cabar saya suruh pergi jumpa dia orang punya CEO dan sebagainya, dia tak faham. Okay? Dia tak faham konsep. Okay? Tapi nak sembang. Okay, tak faham konsep tapi nak sembang banyak. Okay, jadi sebenarnya kalau anda orang bisnes, anda tahu tentang sistem MLM, anda tahu sistem Ponzi, anda tahu sistem skim cepat kaya, anda tahu money game dan sebagainya, anda akan faham itu bisnes buat apa bisnes model dia, daripada mana dia jana pendapatan. So ini pun belum lepas lagi. Jadi tak ada sebab saya nak pergi ke situ yang mana benda tu jelas-jelas menunjukkan bahawa ia adalah sebuah
Skip money game. Okay. Jadi saya tak perlu bertanya sebab saya tak kata dia scammer. Saya tak kata dia scammer, saya kata itu money game. Saya bagi tahu scammer dalam video yang sebelum ni, okey. Saya sebut scammer ni lain. Scammer ni ditipu duit orang, dia buat lagi duit orang, dan kemungkinan money game ni biasa. Sebab apa money game ni dilarang? Satu, dia ambil duit secara tidak sah. Okey, dengan menjual ataupun memberi harapan palsu. Okey, itu satu. Yang kedua, money game ni lama-lama dia akan lingkup dan dia akan buat lari duit orang. Ini antara ciri-ciri money game. Dan bila dah dia buat lari duit orang tu, masa itulah orang kata dia scammer. Dan sekarang dah mula viral. Orang nak saman lah, buat report polis lah, nak minta balik duit lah dan sebagainya. Jadi di situlah kalau benda tu berlaku sekarang, di situlah scammernya. Yang sebelum ini bukan scammer lagi, dia baru money game punya konsep. Alright, so kita pergi kepada soalan kedua. Ada business hall, orang iklan dalam tu, okey. So dia kata dekat saya lah, dia bagi tahu, abang ni senang je kata apa ni, kita buat tas yang dia ambil secara rawak, yang tak dibayar dan sebagainya. Okey, so dia ada business hall bang, dia ada business hall. So dalam tu orang-orang YouTuber, influencer ni boleh bayar iShare Fund. Okay, boleh bayar iShare Fund. Lepas tu barulah kita buat kerja. Dan kita ni buat kerja ni, like, share dan sebagainya, kita dibayar oleh orang tadi. Okay, kalau anda kata, ini jawapan saya, okay, anda kata ada business hall, buktikan kepada saya siapa yang bayar. Okay, orang yang anda buat tas tu, betulkah dia bayar anda? Okay, so mungkin ada yang bertanya, yang kata pada saya, okay, dah abang nak bukti kita orang betul ke tak orang tu bayar, abang tunjukkanlah bukti yang orang tu tak bayar. Saya ada banyak bukti orang tak bayar. Anda pergi cari YouTube Cardog contohnya, dan beberapa orang, saya tak nak sebut yang lain lah, okay, beberapa orang channel lain yang naik secara mendadak tanpa disangka-sangka, dan mereka menafikan mereka membayar apps tertentu. Sebagai contoh, ada sebuah channel mukbang. Okay, channel mukbang ni makan-makan. Channel dia naik 80,000 subscriber dalam masa 4 hari. Okay, daripada 20,000 naik ke 100,000 sebab pertambahan 80,000 subscriber dalam masa 4 hari. Sorry, dalam masa 4 hari. Jadi kalau 80,000 subscriber yang bertambah, bermaksud dia kena bayar berapa? Dia kena bayar RM80,000. Mana nak cari RM80,000? Okay, pandai-pandai je ada yang komen pada saya, bang, kau tu ambil duit daripada mana bang? Kau buat video YouTube tu kau dapat duit bang. Betul. Orang buat video di YouTube dia dapat duit. Tapi bukan daripada like, bukan daripada share, bukan daripada subscribe. Okay, dia dapat duit daripada watch time. Apa yang berlaku, orang-orang yang main apps yang like share ni, mereka main like je, mereka main subscribe je, mereka tak tengok pun video tu sampai habis. Saya ada bukti sebab jelas menunjukkan orang-orang yang buat video bahawa mereka punya subscriber naik mendadak, okay, dan mereka takut. Okay, sebab apa? Sebab view sangat-sangat rendah, tak sampai 1 minit kadang-kadang. Satu video tu tak sampai 1 minit, tapi subscriber 80,000 orang. So, bila view tak sampai 1 minit, tak dapat duit pun kadang-kadang tu, tak dapat apa pun. Jadi takkanlah duit pun tak dapat, tiba-tiba nak bayar RM80,000 kepada syarikat ni. Tak munasabah, okay? So, itu satu. Yang kedua, jika YouTuber tersebut membayar pihak luar untuk menaikkan dia punya subscriber, untuk menaikkan dia punya like, untuk menaikkan dia punya view, itu adalah satu kesalahan. Okay, membayar pihak ketiga, satu kesalahan dalam YouTube. Ada term, okay, mungkin anda tak tahu benda ni, tapi orang yang jadi YouTube partner, ada satu term yang diberikan oleh YouTube menyatakan kita tidak boleh mencari orang luar, bayar mereka, suruh mereka subscribe dan sebagainya. Itu satu kesalahan dan akaun anda boleh kena terminate. Okay, akaun boleh kena terminate. Kerja susah-susah cari subscriber 10,000, 20,000 orang, tiba-tiba boom, dapat 80,000, 100,000 subscriber dalam masa beberapa hari tanpa view. Okay, tanpa view yang organik. Istilah dia adalah organik. Jadi di situ YouTube akan tengok channel ini main tipu. Jadi tengok channel ni dah tak betul, dah tak organik,
So kemungkinan channel itu akan ditutup, di-terminate 100%. Okay, 100% ditutup. Jadi apa boleh buat lagi kalau dah berlaku macam tu? Bayangkan anda yang buat, YouTuber-YouTuber yang susah payah menaikkan channel mereka ni dikenakan hukuman oleh YouTube. So itu satu kerja yang menyusahkan ramai orang. Okay, anda kononnya dapat duit RM1. Siapa bayar anda? Okay, siapa bayar? Itu yang kedua. Yang ketiga, harga dia tak munasabah. Saya dah sebut tadi, 80,000 orang subscribe, RM1 satu task. So takkanlah YouTuber nak bayar RM1 seorang. Sedangkan kalau kita guna FB Ads, kita guna YouTube Ads ataupun Google Ads, kos untuk menarik orang, untuk orang view dan sebagainya hanya 0.02 sen, 5 sen. Sangat kecil. Tapi di dua apps ini harga dia RM1. Itu RM1 dibayar kepada orang buat task. Berapa company ambil? Company untung berapa? Company mesti ada ambil untung dia berdasarkan task yang dibuat. Okay, contoh macam saya nak suruh orang like. Okay, so saya bayar syarikat ni. Syarikat tu kata, okay, saya akan bayar budak yang buat kerja ni RM1 satu. So bahagian saya berapa? Bahagian saya 2% ke 5% ke. Jadi mungkin saya kena bayar satu task RM1.20, RM1.30 macam tu. So harga tu tak munasabah. Tak ada orang nak bayar, dik. Tak ada orang nak bayar. Kalau orang bayar tu maknanya dia bengong. Kalau dia bayar tu dia tak cerdik. Sebab ada lagi banyak benda yang dia boleh dapat dengan harga yang lebih murah. Dan kalau dia buat servis tadi ataupun ambil servis-servis tu, dia punya account mungkin kena terminate. Jadi tak munasabah dia nak bayar. Jadi business hall tu kenapa diwujudkan? Ia hanyalah satu penipuan. Ia hanyalah satu gambaran palsu yang menunjukkan sebenarnya ada orang yang membayar. Dan anda, kalau anda percaya, anda telah pun tertipu. Okey? Itu yang kedua. Soalan yang ketiga, berniaga tanpa modal. Bang, saya berniaga tak ada modal pun, saya masuk free je bang. So apa masalahnya? Lepas tu, tak apa, kita nak buat, tak nak buat sudah kan. Anda kena faham, kalau nak kata berniaga tanpa modal, okay, modal tu apa? Modal tu apa? Modal adalah sesuatu yang anda keluarkan, anda dapat sesuatu barang. Okey, contoh, saya keluarkan modal, saya dapat benda ni. Dan bila saya dapat benda ni, saya beli dengan harga yang murah dan saya jual dengan harga yang lebih mahal. Okey, katakanlah ini barang untuk dijual, produk. Apa lagi modal? Modal adalah macam contoh saya sewa office. Office tu nampak wujud. Okey, itu modal. Satu lagi, katakanlah saya bayar servis, orang buat servis. Contohnya modal saya nak buat t-shirt. Okay, t-shirt, saya jual t-shirt, okay. So, saya bayar orang servis. Jadi, dia buat t-shirt untuk saya dan saya jual balik t-shirt tu. Ada barang yang ditukar ganti, servis yang ditukar ganti. Sekarang, anda kata berniaga dalam iShareFund tak ada modal. Apa yang anda berniaga? Apa yang anda berniagakan dalam apps tersebut? Tak ada. Anda buat kerja. Anda buat task. So takkanlah kita bekerja. Contoh, sebagai contoh, anda join Foodpanda. Okay? Bila anda join Foodpanda, anda nak buat kerja lebih. Lepas tu syarikat tu kata, kalau nak buat kerja lebih, kena bayar dululah RM5,000, RM1,000 baru boleh buat kerja lebih. Itu sangat tak logik. Okay? Kalau anda pergi bekerja mana-mana pun, jumpa bos, saya nak buat kerja lebih ni. Okay? Saya nak tambah lagi servis ni, nak kerja lebih. Jadi bos kata, nak buat kerja lebih kena bayar. Okay, tak boleh buat saja-saja macam tu, kena bayar dulu. Tapi bos, saya kan makan gaji dengan bos. Dah saya buat kerja lebih ni, ada jualan lebih, bos dapat, nanti saya ambil lah gaji. Tak boleh. Kena bayar dulu. Nampak tak? Benda ni very simple. Okay, very simple. Kenapa kita nak buat kerja? Kita kena bayar. Okay, itu bukan modal. Itu bukan modal, brother. Okay, itu bukan modal. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bisnes tanpa modal ni, ada orang kata, okay, so saya buat free je bang, saya buat free. Anda kena ingat, okay, anda buat free, anda tak keluar modal, anda tak ada risiko. Anda ambil duit siapa? Okay, anda ambil duit tu, yang anda buat task harian tu, duit siapa yang anda ambil? Okay, duit syarikat ke ataupun duit orang yang dah join sebelum ni? Okay, kalau anda kata duit tu, taklah, duit tu yang orang bayar lah. Dia bayar, saya buatlah task. Okay, so bila anda kata dia bayar, contoh anda masuk dalam Instagram, Facebook, YouTube. So anda masuk, anda kononnya nak like. Cuba anda tanya dia, betul ke dia bayar? Cuba anda tanya dia. Sekarang ni sebab jelas
orang task yang diberikan adalah ada orang tertentu bila anda share tu. Ada orang, okey, anda pergi Facebook orang tu, Instagram orang tu, YouTube orang tu. Jadi boleh bertanya terus kepada dia, betul ke dia bayar? Dan ramai yang bagi tahu saya, mereka pernah message dan orang yang dia orang message tu ditanya, dia kata dia tak tahu apa pun, dia tak bayar pun. Okey? So duit tu datang daripada mana? Okey? Memanglah anda tak ada risiko, tapi anda kena ingat duit anda dapat daripada mana. Tu yang kedua. Yang ketiga, duit yang anda buat task tu, ada yang maklumkan kepada saya bahawa kalau hantar screenshot, sebab bila dia kena buat apa ni, subscribe dan sebagainya, dia kena screenshot hantar kepada syarikat. Kalau anda hantar gambar yang sama berulang-ulang pun, tetap company tu akan tunjuk, maknanya bayaran tu anda dapat. Okay, asal anda hantar je anda dapat, asal anda hantar je anda dapat. Maksudnya kalau anda main tipu pun, anda tetap dapat duit tu. So maksudnya rugilah kalau betul ada orang bayar, rugilah dia. Anda tipu tapi anda dapat duit tu. Maksudnya company ni tidak filter tugas tu secara berhati-hati dan secara tepat. Orang menipu pun tetap duit dapat, sebab benda tu game je sebenarnya. Dia bukan ada satu requirement, satu task, satu sistem yang betul-betul nak melihat betul ke tak orang ni buat kerja. Tak ada. Dia just tipu je sebenarnya. Okay, so itu dia soalan untuk jawapan untuk berniaga tanpa modal ataupun tanpa risiko. Yang keempat, ada SSM. Okey, mereka kata, bang, dia ada SSM lah bang, takkanlah dia tipu. Untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, saya ada ni bukan 11, saya ada 11, okey, SSM. Okey, saya ada 11 SSM. Dengan syarikat Sandang Berhadnya, dengan PLT-nya, dengan enterprise-nya, macam-macam bisnes saya buat dan semua itu ada SSM. Yang kata ada SSM tak tipu ni, anda pernah daftar SSM ke? Anda tahu ke SSM tu berdaftar macam mana? Okay, SSM ni dia hanya pendaftaran syarikat ataupun pendaftaran perniagaan. Anda pergi ke SSM, isi borang, daftar, settle, dapatlah borang, dapatlah CJ SSM tu, dah bolehlah mula berniaga. So mereka tak tanya anda macam mana sistem bisnes anda berniaga, apa detail check, tak ada. Okey, tak ada dia orang buat sampai macam tu sekali, tak ada. Okey, next. Dapat duit bayaran. Yang ni satu lagi lah, yang ni sama dengan soalan yang ketiga tadi. Dapat duit, dapat bayaran. Saya tak kata pun tak dapat bayaran. Dalam video saya sebelum ni, saya tak kata anda tak dapat bayaran. Saya memang kata dapat bayaran, tetapi duit tu datang daripada mana? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, anda memang dapat bayaran, tetapi bayaran tu ditangguhkan. Contoh, anda buat task hari ni dapat RM3. Anda perlu tunggu, okey, sebulan. Okey, sebulan lebih kurang RM90 lah kalau buat hari-hari. So, tapi nak withdraw, anda kena dapatkan minimal RM100. Okey, maksudnya company dia ada tempoh. Okey, orang buat kerja untuk orang upgrade dan sebagainya, dan dia masih ada tempoh untuk dia bertenang supaya dia tak bayar lagi orang-orang yang dah buat task ni. So bila dah dia ada tempoh macam tu, dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. Okey, 3 bulan ada dah beberapa orang yang dibayar, tapi dalam tempoh 3 bulan mungkin dia punya group tu dah besar, dia punya ahli dah mungkin cecah 1 juta 2 juta orang. Bayangkan sehari RM3 bermaksud sehari dia kena bayar RM3 juta. Anda bayangkan 3 juta hari ni, esok 3 juta, lusa 3 juta. Mana dapat duit banyak-banyak tu 3 juta tu? Mana dapat duit, mana nak bayar lagi? So sampai tempoh orang nak withdraw, okey, lebih kurang 3 bulan, dia dah tak bagi duit tu. Sebab apa? Sebab dah tak ada. Bayangkan kalau sebulan 3 juta sehari, okey, 3 juta sehari, sebulan berapa juta? 90 juta yang perlu dibayar. Okey, ataupun 100 juta lah kita letak, sebab dia campur semua. Ada orang yang dah upgrade, dia lagi tinggi, ada dah RM1.20, RM1.50 dan sebagainya. So kita letak 100 juta. Okey, sebana ni nak bayar duit 100 juta ni serentak, mana nak bayar? Bila orang nak withdraw, tak boleh bayar dah. Dan bila tak boleh bayar, dia tutup. Dan duit tu dia buat lagi lah, duit yang dia dah kumpul daripada orang-orang yang upgrade, bayar RM5,000, bayar RM3,000, bayar RM1,000 dan sebagainya. Duit tu dia dapat lah. So company yang dibina ni, bila dia tak ada hutang, tak ada dia punya dia tak ada isu berkaitan dengan hutang bank dan sebagainya, so dia boleh tutup company ni awal-awal.
Sebab antara syarat nak tutup sesebuah company, antaranya adalah tak ada hutang bank. Okay, itu yang kelima. Yang keenam, bahaya ke tak? Ada juga yang tanya, bang, sebenarnya jadi bahaya ke tak? Halal ke tak? Haram ke tak? So ada yang tanya. Yang ni yang orang nak berhati-hati lah. Okay, yang pertama, bahaya ke tak bahaya? Bahaya dari sudut duit anda akan hilang. Sebab ramai orang takut, dia kata, bang, saya letak nombor akaun saya, adakah akaun saya nanti kena hack? Adakah akaun saya kena dimasuki? Yang itu tak bahaya kalau setakat letak nombor akaun. Okey, tak bahaya. Melainkan anda dah masukkan anda punya PIN, anda punya password dan sebagainya. Anda ada nombor telefon anda dan sebagainya, yang mana detail-detail anda dalam bank tersebut anda berikan kepada syarikat, itu bahaya. Tapi kalau setakat anda masukkan nombor akaun bank, itu tak ada masalah. Okey. So haram ke tak haram? Kalau betul ini money game, seperti mana yang saya ceritakan tadi, hukumnya haram. Money game haram. Bukan saya tak kata share fund ataupun like share ni haram, sebab saya bukan mufti, saya bukan ustaz yang boleh menjatuhkan hukum suka-suka hati. Tak. Tapi saya bagi tahu, money game haram itu memang dah dijelaskan, itu memang dinyatakan oleh mufti, dan mana-mana JAKIM pun kata money game adalah haram. So saya kata money game haram, bukan like share ataupun I share fund haram. Okay, kalau dia money game, so anda fikirlah sendiri kan. Okay, cukup setakat itu untuk video kali ini. Saya akan buat satu video penerangan bagaimana untuk membina satu money game seperti mana yang dibuat oleh iShare Fund dan juga LikeShare, yang mana sebenarnya saya sendiri boleh buat bisnes macam tu kalau saya nak. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. Jumpa lagi.